Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Asman Rahim bin Zainal dan rakan pembentang saya yaitu Muhammad Zulfikri bin Masri yang akan membentangkan soalan tutorial yang kelima, yaitu penilaian latihan keberkesanan dalam konteks reka bentuk latihan pekerja, proses dan hasil. Dan di mana kami membincangkan mekanisme dan faktor yang konsisten dalam menciptakan program latihan yang mantap. Sebagai pengenalan, saya akan menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan tajuk pembentangan. Jadi yang pertama sekali adalah takrif mekanisme itu sendiri. Secara umum, mekanisme ini adalah komponen yang penting ataupun utama dalam sebuah sistem. Dalam konteks pembentangan ini adalah latihan dan pembangunan. Jadi saya akan membincangkan komponen yang ada dalam mencipta program latihan yang mantap. Seterusnya definisi program latihan yang saya ambil daripada sarjana, yaitu Benchat, PN dan Taker 2014, yang menyatakan latihan merupakan proses yang sistematik dalam menyediakan peluang untuk mempelajari kemahiran, pengetahuan dan juga keupayaan tertentu untuk melaksanakan kerja semasa ataupun kerja yang akan datang. Dan definisi yang seterusnya adalah penilaian latihan daripada Fisher, yang menyatakan penilaian latihan ini sebagai satu proses yang menentukan sejauh mana aktiviti latihan yang dijalankan telah mencapai matlamat yang ditetapkan. Objektif asas penilaian latihan ialah menentukan sama ada latihan tersebut telah mencapai objektifnya atau tidak. Definisi ini amat penting sebab konteksnya berkait dengan penjelasan yang saya akan urai selanjutnya. Seterusnya adalah apa bentuk mekanisme yang penting dalam membentuk program latihan yang mantap. Dengan itu saya mengambil pendapat Nedler yang mengatakan bahawa dalam membentuk sesuatu program latihan, mereka bentuk program perlu terlebih dahulu membuat rujukan-rujukan model latihan dan pembelajaran yang ada, yang bertujuan untuk memastikan keberkesanan sesuatu program latihan yang sesuai dengan keperluan pelatih. Jadi salah satu mekanisme yang menciptakan program latihan yang mantap adalah membuat rujukan dengan model latihan-latihan yang ada. Di sini saya sertakan satu contoh, yaitu model Kolb, di mana terdapat kitaran elemen-elemen seperti mengenal pasti keperluan, pemerhatian dan pemungutan data, penyesuaian keperluan dengan aplikasi dan pelaksanaan program latihan, dan seterusnya ia berkitar. Dalam model Kolb ini, pembangunan diri merupakan satu bentuk kaidah latihan yang unik kerana ia berkaitan dengan apa dan bagaimana latihan tersebut dilaksanakan. Model Kolb ini bukan sahaja berkait dengan memperoleh pengetahuan, kemahiran, sikap, tetapi juga merangkumi proses-proses pembelajaran dan latihan. Yang pertama sekali, mengenal pasti keperluan latihan. Hal ini seperti apa tujuan latihan tersebut dilakukan, objektif dan matlamat program latihan tersebut. Seterusnya, melakukan pemerhatian dan menyesuaikan keperluan program latihan tersebut. Contohnya di sini bagaimana latihan dijalankan, apa bentuk latihan yang diberi kepada peserta, dan yang terakhir sekali adalah pelaksanaan program latihan di mana ia merujuk kepada hari kejadian latihan itu. Seterusnya adalah keberkesanan penilaian latihan. Ini saya ambil daripada tokoh sarjana Craig Patrick. Apa yang ditunjukkan dalam raja ini adalah proses penilaian latihan di mana ia terbahagi kepada beberapa tahap. Dalam pada itu, ini juga salah satu yang mekanisme yang saya sebut awal tadi. Yang pertama sekali adalah tahap 1, yaitu reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi merujuk kepada reaksi positif peserta dan pengenalan latihan yang ingin kita buat. Hal ini termasuklah reaksi mereka terhadap suasana pembelajaran dan penyampaian juru latih tersebut. Tahap yang seterusnya adalah pembelajaran.
Tahap ini bertujuan untuk melihat sama ada peserta dapat mengubah sikap mereka, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka hasil daripada latihan yang dihadiri. Jadi peningkatan pengetahuan dan kemahiran dan sikap ini bergantung kepada jenis program latihan yang kita bagi, yang kita lakukan. Tahap perlakuan pula adalah untuk mengetahui sama ada pelatih memindahkan apa yang dipelajari semasa latihan ke dunia sebenar. So, ringkasnya penilaian tahap perlakuan ni dilakukan setelah pelatih tu atau peserta tu tamat latihan dan kembali kepada tugasan mereka yang di dunia sebenar lah. So, hal ini termasuklah kita menilai mutu dan kualiti kerja mereka, sikap mereka, cara mereka menyelesaikan masalah dan juga kekerapan ataupun kadar kesilapan mereka selepas itu. Sama ada peserta ni berubah atau tidak. Akhir sekali iaitu tahap keempat, hasil latihan ni sama ada latihan tersebut berkesan atau tidak dan mencapai matlamat atau tidak, dan tahap 4 dia akan dinilai pada tahap inilah, tahap yang terakhir. So, itu saja dari saya. Persoalan yang selanjutnya akan dijawab oleh rakan pembinaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikri bin Masri. Saya akan sambung pembentangan yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan faktor yang konsisten dalam menciptakan latihan yang mantap. Okey, yang pertama iaitu strategi merancang dan melaksanakan program latihan. Satu garis panduan perlu dilakukan yang menyentuh latihan, iaitu memberi peluang yang saksama kepada semua pekerja, baik pekerja yang baru memulakan pekerjaan dan juga kepada pekerja yang telah lama berkhidmat. Begitu juga dengan faktor kebolehan latihan dan strategi dalam melaksanakan program pembelajaran latihan. 5 perkara yang perlu ditekankan ialah latihan kemasukan kerja, penerimaan program latihan, proses latihan itu sendiri, keputusan kerjaya dan rancangan tindakan afirmatif. Seterusnya iaitu latihan kemasukan kerja. Dalam latihan kemasukan kerja ini mungkin perlu sebelum seseorang itu dapat dipertimbangkan untuk diterima bekerja. Selain daripada itu, untuk mewujudkan kesaksamaan dalam latihan, maka pihak syarikat mestilah mengarahkan semua pelatih diberikan kesempatan yang sama untuk menamatkan latihan dengan jayanya. Okey, seterusnya iaitu penerimaan program latihan. Dari segi undang-undang, bahagian VII dalam Akta Hak Awam tahun 1964 melarang diskriminasi terhadap individu atas dasar bangsa, jantina, umur, agama atau asal-usul kerakyatan mereka dalam penerimaan ke dalam perantisan atau program latihan yang dianjurkan. Okey, faktor seterusnya iaitu proses latihan itu sendiri. Mungkin mempunyai kesan yang buruk ke atas kaum wanita dan kumpulan minoriti. Sebagai contoh, kelengkapan fizikal untuk latihan boleh jadi direka bentuk terutamanya untuk kaum lelaki, dan ini menjadikan sukar bagi sesetengah wanita menggunakannya disebabkan jangkauan tangan dan kaki mereka yang umumnya lebih pendek. Oleh hal yang demikian, dengan mereka bentuk semula kelengkapan tersebut mungkin dapat mengatasi masalah yang wujud seperti ini. Seterusnya iaitu keputusan kerjaya. Seperti panahan dalam program latihan atau penugasan kerja, keutamaan ada kalanya dibuat berdasarkan ukuran yang dikutip semasa latihan. Sekali lagi, jika kaum wanita dan kumpulan minoriti secara konsisten berprestasi buruk dalam latihan, ukuran prestasi itu sendiri disahkan untuk menunjukkan bahawa prestasi dalam latihan mencerminkan prestasi kemudiannya dalam kerja. Amalan personal yang baik menetapkan bahawa ini dilakukan dalam apa cara sekalipun untuk menilai sama ada wang latihan dibelanjakan dengan sewajarnya. Seterusnya, kebolehan latihan. Kebolehan latihan adalah merujuk kepada betapa baiknya seseorang itu dapat memperolehi kemahiran, pengetahuan dan kelakuan yang perlu untuk melakukan sesuatu tugasan dengan mencapai natijah yang ditentukan dalam masa yang
telah ditetapkan. Ia adalah gabungan kemampuan dan motivasi individu itu sendiri. Organisasi yang memberikan latihan kepada mereka besar kemungkinan akan mendapat keuntungan darinya. Individu lebih suka untuk dilatih dalam perkara-perkara yang menarik minat mereka dan dalam mana mereka dapat menjadi bertambah lebih baik. Faktor yang terakhir iaitu prinsip pembelajaran program tersebut. Untuk menggalakkan pembelajaran yang cekap, pemahaman jangka panjang dan penggunaan kemahiran atau maklumat fakta yang dipelajari dalam latihan balik kepada situasi kerja. Program-program latihan harus menggabungkan prinsip pembelajaran yang dibangunkan semenjak abad yang lepas. Untuk menjadi paling berkesan, pembelajaran kemahiran harus mencakupi 4 ramuan penting iaitu penetapan matlamat, pemodelan kelakuan, amalan dan maklum balas. Itu adalah antara faktor yang konsisten dalam faktor menciptakan latihan yang mantap. Sekian, terima kasih.